Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan selamat kembali semula ke PDP kita pada minggu ini. Jadi, untuk anak-anak murid cikgu, kita akan sambung di dalam bab 3, iaitu bab 3 yang bertajuk Interaksi Manusia dan Komputer, IMK, di mana pada minggu ini kita akan sambung tentang tajuk minggu lepas. Minggu lepas tajuk kita 3.1.1 kebentuk interaksi, dan untuk minggu ni kita akan sambung tajuk kebentuk interaksi 3.1.2. Jadi objektif pembelajaran kita pada minggu ini, jadi yang pertama, bukan pada minggu inilah, secara keseluruhannya di dalam bab ataupun dalam unit 3.1, yang pertama kita akan mengkaji keperluan antara manusia dan komputer. Yang pertama kita akan mengkaji keperluan antara manusia dan komputer. Yang kedua, kita akan menilai produk interaktif berdasarkan tujuan dan prinsip asas kebentuk interaktif. Yang ketiga, kita mengaplikasikan proses kebentuk interaksi dalam atur cara yang dibangunkan. Yang keempat, kita boleh menghasilkan prototipe paparan bentuk skrin. Dan yang kelima, kita akan membincangkan laporan dan penilaian kuantitatif terhadap paparan dan reka bentuk skrin. Jadi seperti mana yang saya sebut dalam kelas minggu lepas, bahawa interaksi manusia dan komputer adalah bagaimana manusia dan komputer dapat berinteraksi. Jadi macam mana mereka berinteraksi? Jadi nak berinteraksi adalah berdasarkan paparan yang terdapat dekat skrin komputer ataupun paparan yang terdapat dekat skrin handphone masing-masing lah. Jadi menu-menu atau butang-butang yang terdapat dekat situ akan membolehkan manusia dan komputer berinteraksi. Jadi komputer tak akan faham percakapan manusia, komputer tak akan faham percakapan manusia, tetapi dia hanya faham dalam bentuk bahasa programming lah. Jadi nak membolehkan bahasa manusia dan bahasa programming ni berkomunikasi, jadi itu yang akan wujudnya human computer interface ataupun antarmuka lah yang terdapat dekat sistem komputer tersebut. Okey, jadi untuk minggu ini, ni baru saya masuklah pada minggu ini. Yang pertama, saya akan menyentuh tentang penilaian aplikasi. Yang kedua, kita akan paparan dan reka bentuk skrin. Yang ketiga, kita melihat impak antara muka yang baik. Dan yang kelima, kita melihat proses reka bentuk antara muka pengguna. Itu adalah kandungan-kandungan ataupun subtopik yang akan kita sentuh pada minggu ini. Okey, kita tengok ciri-ciri grafik user interface ataupun ciri-ciri antara muka yang baik. Okey, ciri-ciri GUI tu. Mana tadi? Ni. GUI adalah graphic user interface ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah antara muka yang baik. Jadi graphic user interface tu lihat dekat mana? Ni contoh slide PowerPoint saya kan. Jadi ini adalah contoh graphic user interface jugalah bagi PowerPoint ataupun slide yang saya sediakan. Jadi kalau anak-anak sekalian melihat bahawa saya punya menu ataupun saya punya PowerPoint ni yang semua dalam semua slide dia punya kedudukan adalah standard. Jadi contoh dia macam tu, logo jata negara dan tajuk interaksi manusia dan komputer tu dekat setiap slide dia akan berada pada kedudukan yang sama. Dia tak akan lari. Lepas tu kalau lihat warna-warna background saya banyak menggunakan untuk tajuk ni, saya banyak menggunakan warna hitam. Jadi saya punya penerangan ataupun tajuk-tajuk saya dia banyak dekat dalam kotak ni kan, kotak warna merah, kuning dan biru ini. Itu salah satu ciri kan, ciri-ciri grafik user interface ataupun salah satu ciri antara muka yang baik. Dia mesti konsisten bagi setiap muka. Setiap muka mesti sama supaya pengguna apabila pergi kepada setiap slide ataupun setiap muka yang berbeza ataupun yang berlainan, dia tak akan tercari-cari apakah maklumat yang ingin disampaikan. Sebab pengguna ni dia nak, bila buka sesuatu dia nak terus faham kan. Jadi antara muka yang baik adalah pengguna tengok sekali dia dah faham. Nak faham, adakah dalam bentuk tulisan? Tulisan nampak faham kan. Biasanya nak mudahkan faham, kita akan gunakan ikon, kita akan gunakan menu, kita akan gunakan
grafik dan sebagainya. Itu adalah cara-cara bagaimana untuk memudahkan pengguna-pengguna fahamlah pengguna faham apabila menggunakan sesuatu aplikasi dengan baik. Kita tengok ciri-ciri yang mesti mempunyai tertingkap. Tertingkap membenarkan maklumat dipaparkan serentak pada satu masa. Itu tertingkap. Yang kedua, ikon. Ikon yang berbeza mengikut maklumat. Contoh, kalau dustbin kita guna barcode sama kan. Jadi tengok ikon, kita tengok gambar tu, kita dah boleh faham di mana ikon ini akan mewakili fail atau boleh jadi mewakili proses. Yang ketiga adalah menu. Jadi menu arahan yang dipilih adalah jika dipilih dari menu berbanding tab biasa. Jadi menu akan menjadi lebih menarik kan. Seperti mana saya dah sentuh tadi bahawa bentuk gambar ni kan, bentuk gambar. Jadi akan menjadi lebih cepat difahami lah. Kerana kita tengok gambar kita dah fahamkan kerana gambar ataupun menu ni membawa 1001 maklumat. Okey, yang ketiga, yang keempat, petunjuk. Petunjuk macam ni kan. Alat petunjuk seperti tertikus boleh digunakan untuk membuat pilihan dari menu atau menentukan item yang diingini dalam tertingkap. Jadi ini semua membantulah petunjuk ni. Ataupun dalam bahasa mudah adalah cursor kan. Cursor. Okay, yang terakhir adalah grafik ataupun gambar. Jadi elemen grafik boleh digabung dengan teks dalam paparan yang sama. Itu ciri-ciri antarmuka ataupun ciri-ciri grafik user interface yang baik. Okey, seterusnya. Okey, bagaimana kita nak menilai antarmuka tersebut sama ada dia baik ataupun tidak. Ataupun nak menilai antarmuka itu menarik ataupun kurang menarik. Jadi penilaian ni kita pada dua. Yang pertama penilaian penuh, yang kedua adalah penilaian mudah. Okey, jadi kita tengok yang pertama, penilaian penuh itu yang melibatkan makmal kebolehgunaan dan melibatkan pakar kognitif adalah memakan belanja yang besar. Ni yang kos yang paling besar lah. Jadi kalau kita kat sekolah nak guna ni lah. Ni biasa digunakan oleh mana-mana organisasi kerajaan. Dan yang kedua, penilaian mudah sesuai digunakan oleh organisasi dalam keperluan yang berskala kecil. Okey, ini skala kecil contohnya macam kelas awak, dalam sesuatu bukan jabatan lah, dalam sesuatu unit. Biasa kalau jabatan tu contoh macam pejabat pendidikan daerah, jabatan pendidikan tu dia dah gunakan penilaian dengan skala yang besar lah sebab dia punya pengguna adalah lebih ramai. Okey, yang kita tengok penilaian mudah. Kita pergi kepada penilaian mudah. Penilaian mudah ni kos yang sangat kecil kan. Kos yang kecil, jadi kita gunakan borang soal sidik. Jadi borang soal sidik ni saya rasa anak-anak dah familiar kan. Ataupun dah biasa gunakan. Sebab apa saya kata dah biasa gunakan? Kerana kalau sewaktu PT3 awak gunakan sewaktu mata pelajaran sejarah, sewaktu mata pelajaran geografi, awak akan menemu bual pakar-pakar kan, pakar yang berkaitan. Jadi pakar-pakar tu nak temu bual, salah satu yang awak sediakan, setahu saya atau saya dimaklumkan, awak akan menggunakan borang soal sidik. Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk mendapatkan maklum balas pengguna secara paling cepat kan. Yang paling cepat sebab pengguna hanya dia betul salah ataupun kita menggunakan skala Likert kan. Skala Likert 1 sampai 5 sahaja. Jadi dia tanda lah, dia baca dia tanda. Jadi kat situ adalah penilaian yang paling cepat. Cuma kos dia kat situ kat mana? Kos dia hanya pada mencetak kertas soalan sahaja. Kertas soal selidik sahaja. Okay, yang kedua, menggunakan rakaman video bagi pembangunan sistem. Video ni tahu kan. Jadi kalau video yang biasa, yang asas yang kalau pelajar-pelajar gunakan, kita banyak gunakan telefon kan. Telefon bimbit. Jadi kalau kita tengok telefon bimbit sekarang, mana-mana handphone atau Android yang canggih-canggih tu, kita tengok walaupun kamera dia sebenarnya kamera belakang dia dah boleh sekarang, kalau saya tengok dah boleh mencapai sehingga 128 pixel kan.
software yang betul-betul canggih kan. Bila canggih, dia punya harga adalah jauh lebih mahal. Bila 128 piksel tu gambar adalah sangat berkualiti. Jadi apa kesan dia apabila gambar sangat berkualiti? Jadi kesan dia adalah saiz kan. Saiz storage yang digunakan juga akan lebih besar kan. Kerana piksel yang tinggi akan menghasilkan saiz ataupun saiz gambar ataupun saiz video yang lebih besar. Jadi storage awak akan cepat penuh. Jadi kalau tengok mana-mana handphone, kebiasaannya sekarang kalau beli, semakin besar piksel, semakin besar storage dia. Jadi semakin besar storage dia atau simpanan dia, jadi harga yang perlu dibayar oleh pengguna akan lebih tinggilah berbanding kadar yang biasa. Okay, kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, membuat pemerhatian terhadap pengguna di tempat kerja dengan sistem ini dengan melihat kepada kemudahan yang digunakan dan kesilapan yang dibuat oleh pengguna. Jadi kat sini kita membuat kaedah pemerhatian. Pemerhatian kita tengoklah. Macam awak nak macam contoh belajar lelaki kan, nak usah-usah belajar perempuan, tengok kan, perhatikan apa yang elok kan daripada pelajar tu kan. Jadi itu yang menyebabkan awak lebih berminat. Jadi sama jugalah kalau buat sistem, kita guna, kita perhatikan, kita tengoklah apa yang baik dekat sistem tu, kita tick pada borang soal sidik, apa yang tak baik kita buat sedikit komen supaya kita boleh melakukan penambahbaikan pada masa akan datang. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat, memasukkan perisian kod ke dalam sistem bagi mengumpul maklumat tentang aplikasi yang selalu digunakan dan kesilapan yang biasa digunakan. Jadi bila masuk kod ni, tu pun dia sebenarnya dah kategori penilaian kompleks kan, ataupun penilaian penuh, tapi dia belum penuh lah. Bila penuh, banyak lagi kaedah-kaedah lain yang lebih kompleks akan digunakan oleh penilai tersebut. Okey, ini kita tengok contoh borang soal sidik. Saya dah sebut tadi. Jadi mana tahu tiba-tiba exam. Exam kadang-kadang dia pernah minta, saya pun pernah keluar soalan. Bina satu borang soal sidik . Bina satu borang soal sidik. Ni adalah salah satu borang soal sidik . Di mana nak tahu borang soal sidik, kita tengok ada tajuk kan. Ni tajuk dia paling besar sekali. Ada tajuk. Lepas tu ni yang jawapan-jawapan mesti ada nama, mesti ada alamat biasanya kan. Biasanya ada satu dia punya maklumat am adalah jantina. Lepas tu yang ni yang bawah ni adalah dia punya soalan kan. Soalan mana yang orang yang jawab, responden tu bersetuju, dia akan jawab lah, ataupun dia akan tanda tik. Kalau tak setuju, dia tak akan tanda tik. Ni yang paling asas, soal sidik paling asas. Kalau lebih kompleks, macam saya sebut tadi, kita boleh gunakan skala Likert lah. Skala Likert nanti adalah dia punya pengujian tu. Pengujian tu kalau macam untuk awak hanya faham apa tu skala Likert je kan. Jadi ada apa ni, daripada skala 1 sampai 5 tu kategori skala Likert. Tetapi kalau awak sambung ke peringkat ijazah, sarjana dan PhD dan sebagainya, awak kena buat analisis lah berdasarkan jawapan-jawapan yang dihasilkan di skala Likert tersebut. Jadi daripada jawapan-jawapan tersebut, awak boleh buat satu kajian dan boleh membuat penambahbaikan. Jadi bila ada penambahbaikan tu sudah masuk kepada kategori penilaian kompleks. Ini contoh yang lain bagi skala Likert tadi. Bukan bagi skala Likert, bagi contoh borang soal sidik. Jadi ni yang slide yang terakhir. Kita tengok ni contoh antarmuka kan. Antarmuka yang paling asas sekali. Jadi paling asas sekali. Ni contoh antarmuka. Kita tengok contoh aktiviti yang dia nak buat kat sini. Penambahbaikan terhadap skrin. Jadi kalau kita lihat cantik skrin macam ni. Ni dia punya skrin ni, yang kotak bawah ni. Saya bagi jawapan lah terus kan. Nak bincang pun saya tak boleh bincang dengan awak kan. Tapi daripada penerangan tadi, sepatutnya awak faham kita mesti konsisten. Kita tengok kat sini. Contoh kedudukan new book ni. Cantik tak cantik? Daripada segi faham pemahaman, kita tengok dia dah stabil lah kan. Sebab dia berada di tengah-tengah dan dia menggunakan huruf besar kan. Bila guna besar,
benda tu kita nampak dia adalah perkara yang difokuskan. Perkara fokus. Jadi dekat situ saya rasa tiada masalah ataupun tiada penambahbaikan yang perlu dilaksanakan. Okey, kita tengok yang kedua. Apa lagi yang boleh? Ada di new book tu tak sentuh lah. Maksudnya tak perlu sebarang penambahbaikan. Jadi kita tengok tajuk dia. Dari tajuk dia ni. Konsisten tak kedudukan dia? Title, author, publisher, edition, classification, date of purchase, ISBN dan sebagainya ni. Dia konsisten tak? Jadi kalau kita lihat, dia adalah konsisten kan? Isu. Cuma box ni, kotak-kotak ni kita lihat dia tak konsisten kan. Sepatutnya kalau sepatutnya dia punya kotak ni seperti mana kedudukan ISBN, price, publication, number of copies, number of copies, loan status and order status ni, dia punya kedudukan ni pun sepatutnya tegak. Okey. Sama juga. Okey, tu yang pertama, kita dah boleh buat kat situ. Lepas tu kita nak pergi ke slide next slide. Boleh ke? Tak ada. Tak ada pun button next slide. Okey, button-button apa yang biasanya ada dalam satu slide tu? Biasa kat sini kita mungkin tambah sini button menu dia kan. Menu. Ataupun ni buku kan, buku baru kan. Jadi mungkin kat bawah sini awak boleh tambah. Kat bawah sini kan. Kat bawah sini awak boleh tambah add new book. Nak tambah buku baru. Nak tambah add, tambah kan. Jadi ataupun add, tambah. Okey, add kat sini. Atau kita boleh tambah, lepas tu kita boleh delete. Kita boleh clear. Delete tahu kan? Delete tu buang kalau dah masuk. Lepas tu salah, buang. Clear ni maksudnya kalau kita ada salah key in ke dan sebagainya, banyak sangat nak key in. Kalau nak backspace, ambil masa kan. Kalau dengan clear ni, kita boleh maklumat. Yang penting adalah button escape kan. Button lock dia terus keluar ke antara muka yang lain. Jadi antara muka interface new book ni terus hilang. Itu 4 button yang boleh awak tambah lah. Okay, selain tu boleh tak? Background dia nak cantik-cantikkan, bolehlah tukar background yang lain. Cadangan, tak ada masalah kan? Nak letak background, tukar background yang lain boleh kan? Tak ada masalah. Yang warna awak nak suka. Jadi kalau setiap orang kan pilihan berbeza. Jadi kalau macam ni awak lihat, dia warna apa nama? Dia warna grey kan? Warna grey dia macam malap sangat kan? Malap, tulisan pun hitam. Dia nak cantik, mungkin kita letak warna merah. Merah janganlah, nampak striking kan? Kita biasanya macam ni, kita cari warna yang lembut lah supaya dapat disesuaikan ataupun masuk dengan color ataupun masuk dengan warna hitam tersebut. Lain, apa lagi boleh? Nak letak tarikh. Boleh kan? Kat sini mantau atas ni tak tarikh. Tarikh, jam, masa, waktu, hari dan sebagainya boleh lah kan? Seperti mana awak gunakan komputer, awak lihat kat sini semua ada tarikh, masa, jam dan sebagainya. Jadi sebab bila kita buka interface ni, kita tak dapat tengok Windows desktop kita kan. Jadi mantau kita rasa tarikh tu penting, jadi kat sini masa tu jadi boleh masukkanlah kat sini tarikh, hari dan sebagainya. Jadi kat situ saya dah sebutkan tentang banyakkan penambahbaikan yang boleh dibuat pada antarmuka ni. Jadi saya rasa itu sahaja untuk PDP kita pada minggu ini. Jadi untuk minggu depan saya akan sambung untuk tajuk 3.2. Jadi yang hal-hal berkaitan soal jawab boleh diajukan di Telegram. Di Telegram Sains Komputer lah. Nanti insya-Allah saya dan bersama Cikgu Zarina akan menjawablah semua pertanyaan awak. Okey, jadi itu sahaja pengajian saya pada minggu ini. Semoga COVID cepat berlalu dan saya dapat bersua muka dengan semua anak-anak sekalian. Jadi semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.